أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Bahariah, Masya-Allah sihat lagi setakat ni. Astaghfirullahalazim 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 Astaghfirullahalazim. Jelas saya punya suara insya-Allah. Bab petang ni kita buat kat lain sikit, kat bilik lain pula. Insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam Puan Naimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim 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 Astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Azizah, Puan Ramlah, insya-Allah. Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim. Saya harap cuaca okey sebab kat luar macam nak hujan takut internet lah sikit ada masalah. InsyaAllah okey kot, insyaAllah. Astaghfirullahalazim 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 Astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Fatimah Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rohani. InsyaAllah kita akan start lepas ni ya. Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam Cik Laila Kak Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Puan Rostina Yunus. Okey, kita akan mulakan insya-Allah kuliah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat-sahabat Facebook sekalian, yang pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi mengurniakan, memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai jenis dan bentuk nikmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat lagi tubuh badan kita, nikmat kita boleh lagi sembahyang fardu asar secara berjemaah ataupun secara berseorangan, dan seterusnya nikmat kita sama-sama boleh lagi
berada di dalam salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini. Insya-Allah seperti biasa untuk kuliah asar kita akan menyambung bacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala. Kitab kita baca ni merupakan kitab yang direngkas daripada kitab yang besar, iaitu kitab Riyadhus Shalihin. Okey, Syekh Yusuf diambil hadis-hadis yang sahih untuk kita jadikan sebagai panduan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah taala redha, Allah taala sayang kepada kita. Insya-Allah. Jadi hari ini kita sambung lagi dalam bab yang pertama lagi, dan subtopik yang kecilnya iaitu ikhlas dan haramnya riak. InsyaAllah kita masuk hari ini pada muka surat 8. Okey, muka surat 8 tu hadis yang agak panjang, tapi ceritanya cukup menarik dan cukup kata memberi manfaat untuk kita lah, untuk kita muhasabah dan kita koreksi diri kita sama-sama, insya-Allah. Dan hari ini kita akan cuba habiskan 2 hadis dalam bab ikhlas dan haramnya riak. Okey. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin summa amin. Kata pengarang kita, kata Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu taala, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala fulanun jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Masya-Allah. Kemudian yang kedua Nabi kata, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Masya-Allah, itu yang kedua, cerita yang kedua. Kisah yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Masya-Allah. Baik, hadis ini ibu-ibu, tuan-tuan, para sahabat sekalian panjang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang perkara yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Perkara yang akan berlaku di hari kiamat. Dan kita kena faham, benda yang berlaku di hari kiamat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam
tahu dengan wahyu. Okey, macam Nabi cerita kan, pada hari ini ni kita nak tengok macam mana ada 3 manusia, 3 jenis manusia yang mana zahirnya dia nampak macam baik. Kan, zahirnya dia mulia. Okey, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka ni 3 orang ni amat-amat kata dihina, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita takut sangat-sangat tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat sekalian. Okey, kita nampak mulia di depan manusia, tapi dalam pandangan Allah kita ni hina. Kita ni sebenarnya orang yang jahat. Okey, itu kita tak naklah. Baik di mata manusia dan jahat di pandangan Allah. Kita tak nak sangat-sangat macam tu. Okey, adalah hadis ini yang panjang ni nak cerita tentang apa? Kepentingan niat yang ikhlas dalam satu amal kita buat. Kita mati syahid, kita berperang, kita ngajar Al-Quran, belajar ilmu, bersedekah, semua berhajat kepada keikhlasan yang jitu, keikhlasan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada riak. Jangan ada kita nak memancing pujian-pujian daripada makhluk. Boleh baik. Sebelum tu setakat ni line kita okey ke? Ke macam ada sikit line tak okey ke macam mana? Okey. Sebab saya terbaca dalam grup kita tu macam kata tak jumpa link. Kan? Padahal saya dah share dah link kuliah kita ni. Okey, saya harap line okey, insya-Allah. Baik. Sambung lagi, tengok maksud hadis ini. Nabi kata sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah ini merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita bincang dah semarin kan, dia menghafal hadis 5,374 hadis. Banyaklah. Okey, antaranya kata Abu Hurairah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya golongan manusia yang pertama akan diadili pada hari kiamat ialah, ni Nabi nak cerita benda yang tak berlaku lagi, tapi benda ni akan berlaku. Okey, apa tu? Nabi kata sesungguhnya orang yang pertama yang akan diadili, diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang pertamanya orang yang mati syahid. Okey, orang yang mati syahid. Orang tersebut didatangkan kepada Allah, lalu diperlihatkan kepadanya segala nikmatnya yang dikurniakan Allah Ta'ala di dunia, dan dia mengetahuinya, dia kenal, ni nikmat aku dapat semua ni. Allah Ta'ala berfirman, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat tersebut? Allah tanya orang yang mati syahid tu. Di sini ibu-ibu kadang-kadang timbul persoalan, kenapa Allah tanya? Allah tak tahu ke macam mana? Okey, jawabnya kata para ulama, Allah Ta'ala bertanya ni bukan bermaksud Allah tak tahu. Allah tahulah ke dah. Okey, cumanya Allah Ta'ala nak tunjuk kan, nak tunjukkan kepada orang yang melihat masa tu, okey, nak tanya apa yang telah engkau gunakan nikmat mati syahid itu. Okey, engkau gunakan untuk niat ikhlas kepada Allah ke, ataupun untuk riak, untuk tunjuk ke orang. Okey, lalu orang yang mati syahid itu menjawab. Dia menjawab, aku telah berperang keranamu sehingga aku mati syahid. Dia mengaku, dia kata, aku ni berperang di medan perang ni keranamu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Tetapi Allah Ta'ala menempelak. Allah berfirman, engkau berdusta, engkau tipu. Kalau bahasa Terengganu-nya, engkau pelawak. Kan? Pelawakmu, tipu engkau. Okey. Tetapi engkau berperang dengan niat supaya orang lain mengatakan
si fulan sangat berani. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala tahu dah niat orang yang mati syahid itu ikhlas ke tak ikhlas. Okey. Ini contoh macam mana Tuhan nak tunjuk ni. Okay, orang yang riak, dia tak ikhlas dalam amal dia sekalipun mati syahid. Tuan-tuan tengok kata apa Allah? Allah kata engkau tipu. Sebenarnya engkau berperang tu supaya apa? Supaya orang lain kata engkau ni orang yang berani. Nampak tak? Itu panggil riak. Kita nak orang kata pada kita, orang puji kita, orang beraninya dia. Sebab itu engkau pergi berperang sebenarnya. Okey. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat. Okey. Dan sesungguhnya ia memang berlaku seperti engkau niatkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dibawa pergi. Lalu dia diheret pada mukanya sehingga dihumbankan ke dalam neraka. Allahu Rabbi. Ini tuan-tuan nak beritahu tentang apa? Orang yang mati syahid tapi bila niatnya salah, niatnya ada riak, nak orang panggil dia, engkau ni berani, engkau ni hebat, engkau ni pahlawan. Tengok apa jadi? Kata Allah, engkau ni dusta. Engkau cakap engkau ikhlas pada aku, tapi engkau dusta sebenarnya. Tengok tuan-tuan apa azabnya. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, kan, heret muka dia. Allahu Akbar. Heret muka. Okey, heret muka, kemudian dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti nak bagi tahu apa tuan-tuan, sebenarnya riak ni merupakan dosa besar. Okey, mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Kita dah bincangkan kemarin. Di antara riak yang halus, kita nak sesuatu tu, kan, kita buat sesuatu, kita nak orang puji kita, orang sanjung kita, orang dewa-dewakan kita bila kita dah mati. Nampak tak? Kita mengajar orang supaya orang kenang jasa kita. Orang sebut-sebut nama kita, baiknya dulu dia, baiknya kemahnya dia. Itu pun tak boleh sebenarnya. Nampak tak sebenarnya tuan-tuan? Okey. Sebab itu setiap amal kita ni perlu ikhlas yang tulus, semata-mata kerana nak dapatkan redha Tuhan. Boleh tuan-tuan? Sebab itu saya perhatikan dalam kitab-kitab lama, ada kitab-kitab Jawi lama, kita jumpa kitab lama tu kan, dia ada nama kitab tapi nama pengarang tak ada. Ni pelik sikit. Pelik bagi kita. Kenapa tak buat nama pengarang? Supaya dia kata dimajhulkan nama pengarang kerana nak menjaga hatinya, menjaga ikhlas tu. Tak nak orang sebut nama-nama dia. Kan, cukuplah orang kenal nama kitab, isi kitab sahaja. Ni tuan-tuan, orang yang hebat sebenarnya. Okey, ada saya jumpa kitab-kitab Jawi macam kitab Asraruddin. Kitab apa lagi? Kitab-kitab yang kita kata rare lah, yang pelik-pelik sikit, nama pelik-pelik, tapi kitab tu betul, tapi tak ada nama-nama pengarang. Okey. Itu sebab tuan-tuan kita ingat orang yang riak, okey, dia akan dihumban ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dihumban tu, malaikat heret muka dia. Fasuhiba ala wajhi. Dia heret muka. Allah, sakit tu. Bukan main-main tu. Kan, kalau benda ni Tuhan tak murka, Allah tak buat macam tu. Allah tak perintahkan malaikat supaya humban ke neraka. Boleh faham? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi cerita, orang yang mempelajari ilmu, dia belajar ilmu, dia cari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, serta sentiasa membaca Al-Quran. Ini yang kedua ni. Orang yang zahir nampak macam baik, cari ilmu, belajar ilmu, mengajar, baca Quran. Ini semua ni boleh jadi kena atas kita semua. Ni saya takut tuan-tuan, benda ni takut-takut jadi pada kita. Kita duk belajar tiap-tiap hari, duk mengajar online kan, duk belajar cari beli kitab. Tapi kita tak pernah nak fikir, nak
Cek kita punya kualiti ikhlas kita tu. Ada tak riak dalam hati kita? Nampak tak? Contoh ni kan, orang yang kedua ni, dia belajar ilmu, dia mengajar dan dia banyak baca Al-Quran. Lalu orang ini didatangkan, lalu diperlihatkan kepadanya segala nikmatnya yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, dan dia mengetahui. Lalu Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat tersebut? Dia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada manusia, serta selalu membaca Al-Quran kerana-Mu, ya Allah. Nampak tak? Tuhan tanya. Allah Ta'ala tanya, bukan Tuhan tak tahu. Tuhan nak tunjuk keburukan dia. Tu tanya tu. Kan? Nak tunjuk pendustaan dia tu. Okey? Engkau buat apa dengan nikmat aku beri tu? Nikmat boleh belajar, nikmat boleh mengajar, kan? Nikmat boleh baca Quran. Kata dia, aku belajar, aku mengajar ni kerana-Mu, ya Allah. Ikhlas untuk-Mu, ya Allah. Tengok apa Tuhan kata. Allah Ta'ala menempelak dia. Allah berfirman, engkau berdusta. Ada soal belakang tu. Engkau ada seru, engkau berdusta, engkau tipu, tetapi engkau mempelajari ilmu supaya orang lain mengatakan dia adalah seorang yang alim. Allahu Rabbi. Okey, ini tuan-tuan, kita kena jauhkan diri daripada niat kita belajar ni untuk orang duk sanjung kita, untuk orang duk kata kita alim. Nampak tak tuan-tuan? Okey, kita jangan minta, jangan niat macam tu. Kita niat belajar ilmu, nak keluar daripada kejahilan, nak beramal dengan ilmu, nak jadi hamba Allah yang soleh, solihah, yang lebih baik daripada semalam. Nampak tak? Kalau kita mengajar, kita mengajar orang supaya orang menjadi orang yang soleh. Faham? Jangan niat aku mengajar ni supaya orang lain kata aku alim. Itu salah niat daripada awal lagi. Rosak macam tu. Faham tak tuan? Ni bahaya ni, bimbang macam ni lah. Okey, kita belajar, kita nak orang panggil kita alim. Okey, boleh Lepas tu yang keduanya, baca Al-Quran. Dan engkau membaca Al-Quran, kata Allah, supaya orang lain mengatakan dia adalah pembaca Al-Quran. Faham? Maknanya kita niat baca Quran tu, baca surah Waqiah kan, surah Rahman, surah apa? Surah Kahfi kan, supaya orang kata, supaya orang puji kita, dia ni pembaca Al-Quran, dia ni orang rajinnya baca Quran. Faham? Kita nak puji orang tu. Itu yang salah. Dia faham? Sebab itu kan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, demi menjaga kan adab-adab baca Quran ni, dia buat satu kitab khas. Kitab apa? Kitab At-Tibyan fi adabi halamatil Quran. Kitab tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ada adab-adab dia. Nampak tak? Banyak adab-adab dia. Kalau ada masa, insya-Allah kita boleh baca kitab tu. Kitab adab-adab membaca Al-Quran. Tebal juga. Cerita macam mana sahabat Nabi baca Al-Quran, Imam Syafi'i macam mana, adab mereka ketika baca Al-Quran. Okey, itu tuan-tuan nak bagi tahu. Okey, baca Al-Quran pun kena ada ilmu. Kalau kita baca untuk riak, untuk tunjuk ke orang, untuk memancing pujian makhluk, maka rosaklah kita. Boleh? Kita punya amal tersebut Allah tak pandang pun, Allah tak terima pun. Sebab kita tuju pada benda lain, bukan tuju pada Allah. Okey? Boleh faham? Sebab itu kan saya dah kongsi semalam, zikir kita nak supaya amal kita ni kita tuju pada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku maksudkan, redamu yang aku cari, ya Allah. Maknanya kita punya maksud, kita punya tujuan Allah, reda Allah tu. Nampak tak? Kalau datang waswah ke apa, bisikan kita lawan. Ya Allah, aku nak redamu, aku tak nak pandangan makhluk. Nampak tak? Kita buat amalan kan, biarlah orang tak tahu, asalkan Allah tahu, tuan-tuan. Okey? Boleh faham tu konsep tu?
kita buat amal sunat, tahajud, berzikir banyak mana pun, biarlah Allah saja yang tahu. Okey, janganlah kita nak bagi tahu ke orang, nak cerita, nak post kat Facebook, apatah lagi. Nampak tak? Ni lepas tahajud dan tahajud. Post kat Facebook. Benda tu memanglah kita boleh bincang lagi. Kan? Tapi tak baik lah. Kan kita nak cerita ke orang amal kita tu. Boleh faham? Itu di antaranya. Kemudian kata lagi Allah Ta'ala, sesungguhnya, Nabi kata, sesungguhnya ia memang berlaku seperti yang engkau inginkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dibawa pergi, lalu diheret pada mukanya sehingga dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, orang alim, orang yang belajar, orang yang baca Quran, tapi malang sangat nasibnya. Ni nasib ni, diheret muka ke tanah ni. Malaikat heret, lepas tu lepak ke neraka. Dihumban ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni satu kemurkaan Allah kepada orang yang tak jaga niat betul-betul. Boleh faham? Sebab itu kita kena ingat, innamal a'malu bin niat tu. Sesungguhnya amal kita tu diterima ke tidak berdasarkan niat kita. Okey, kalau niat cantik, insya-Allah Allah Taala terima amal kita tu. Faham? Kalau tak cantik macam ni jadi dia. Baca Quran tu bukan main-main, orang alim tapi masya-Allah. Okey, itu yang kedua kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat. Ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dia bukan bila dia beri tazkirah kan kepada sahabat, bukan setakat Nabi baca Quran saja. Okey, banyak Nabi bercerita, cerita. Okey, ini cerita antaranya dalam kitab Riyadhus Salihin. Boleh? Tentang 3 orang yang malang. Okey, boleh faham tu? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada dia banyak harta, banyak duit, dan dia memberikan pelbagai harta, dia memberikan pelbagai harta kepadanya. Maksudnya Allah beri kepada orang ni, orang yang kata banyak jenis harta ada. Kereta banyak, rumah banyak kan. Kadang-kadang isteri pun ramai, anak ramai. Okey, orang tersebut didatangkan, lalu diperlihatkan kepadanya segala nikmatnya yang dikurniakan Allah Ta'ala di dunia. Dan dia mengetahui, dia kenal ni nikmat yang kau beri ya Allah, semua ni engkau punya. Kemudian Allah tanya dia, Allah berfirman, apakah yang telah engkau lakukan pada nikmat tersebut? Aku beri engkau banyak-banyak harta ni, pitih duit kan, kamu bersedekah pada orang, apa yang kamu buat? Lalu dia menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang engkau suka agar seseorang membelanjakan harta di situ, melainkan aku bersedekah padanya hanya keranamu. Nampak tak tuan-tuan? Kata orang kaya ni, orang hartawan, dia kata, aku bila jumpa kan orang minta sedekah, buat sekolah, buat tahfiz kan, orang kaya ni, dia kata aku tak jumpa benda tu, melainkan aku akan beri juga infak pada mereka. Aku infak keranamu ya Allah. Okey, dia kata gitu, dia claim macam tu. Allah pun tahulah kan, Allah berfirman kepada dia, Allah tempelak engkau berdusta, engkau tipu, tetapi engkau melakukan sedemikian supaya orang lain mengatakan dia adalah orang yang dermawan. Masya Allah. Nampak tuan? Dia bersedekah, dia infak tu supaya orang lain pandang dia tinggi, pandang mulia. Ini bahaya tuan-tuan. Penyakit nak pandangan mulia daripada manusia. Okey, kita bersedekah supaya orang panggil kita dermawan. Okey, kita tak nak orang tak tahu kita punya sedekah. Ni bahaya penyakit ni. Penyakit tak nak diketahui sedekah tu. Faham bermaksud kita nak orang tahu kita bersedekah, kita infak. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis yang lain, hadis tentang 7 golongan
Nabi SAW pernah bersabda, 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah di hari kiamat tu, orang yang bersedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kirinya tak tahu berapa yang dia sedekah. Ini panggil orang yang ikhlas. Okey, dia cuba sembunyikan sedekahnya pada orang, tak bagi tahu, kan? Dia senyap-senyap macam tu saja. Boleh. Cumanya dia bagi tahulah kepada orang yang dia sedekah tu. Contoh ni dia kata, salam ustaz yang ada tahfiz ni, saya bagi sikit duit ke ustaz untuk guna. Okey, dia hanya maklum kepada tuan yang menerima sedekah itu. Tak apalah tu. Yang tak bolehnya kita pergi cerita ke orang. Kan habis pergi cerita, pergi jaja. Kan? Itu tak kena. Boleh faham? Dan sesungguhnya ia memang berlaku seperti yang engkau inginkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut dibawa pergi, lalu diheret pada mukanya sehingga dihumbankan ke dalam neraka. Okey, ini tuan-tuan, 3 orang yang kita kena ambil pengajaran. Kan, orang mati syahid, orang yang belajar, mengajar, baca Quran, dan orang yang hartawan. Kita semua ni mungkin kita adalah antara kita ni, kan. Jadi ala kuliahnya, kalau tak nak kena humban ke neraka, kalau tak nak diseret muka kita ke tanah tu, tuan-tuan, perbetulkanlah, tingkatkanlah kualiti ikhlas kita sama-sama. Boleh? Saya hak mengajar kena ikhlas. Tuan-tuan yang puan-puan yang mulia sekalian, guru-guru, para ustazah, para puan-puan semua sekalian, kita sama-sama kena betulkan niat masing-masing. Okey. Niat kita, ya Allah, aku nak belajar, nak ambil sesuatu, nak hilangkan kejahilan aku, nak ambil berkat hadis Nabi SAW. Contoh, niat kita boleh, tak ada masalah. Okey, boleh ya? Baik. Kita pun dah pukul 5.45 dah. Tak sedar, kan? Baik. Seterusnya, hadis yang terakhir, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaihi, qala tilka ajilu busyral mu'mini. Masya-Allah. Ini tuan-tuan tentang macam mana, kan, bila orang tu buat baik, ada orang puji dia. Okay, apa tanda sebenarnya tu? Okay, katanya Abu Zar, maksudnya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendapat tuan, wahai Rasulullah, tentang seorang lelaki yang berbuat amal kebajikan, dia buat amal baiklah, lalu orang lain memujinya. Nampak tak? Padahal niatnya ikhlas kerana Allah. Baginda jawab, itu adalah kegembiraan awal bagi orang mukmin. Nampak tuan-tuan? Jadi gini, bila kita buat amal, niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, okey, lalu tiba-tiba ada juga orang puji kita, kan? Orang puji kita juga, kita buat baik. Kata Nabi, itulah permulaan kegembiraan awal bagi orang mukmin. Yang ini maksudnya, kata para ulama, tuan-tuan, itulah tanda juga Allah Ta'ala menutup aib-aib kita. Kan, kita buat baik, orang puji kita, ingat, kita janganlah kita suka sangat-sangat, kan. Lebih baik kita kata, hadza min fadli rabbi, dan kita yakin Allah sedang tutup aib kita. Boleh faham? Sebab itu tuan-tuan dia kata, itu adalah kegembiraan awal bagi orang mukmin. Kita kena gembira. Kenapa gembira? Bukan sebab puji tu. Kita gembira sebab Allah tutup aib kita. Bersyukur sangat-sangat. Faham tu? Boleh faham, kan? Kalau kita post sesuatu kat Facebook, orang ramai ni pakat puji. Oh, comelnya anak, comelnya bini. Kan? Cantiknya kamu, bagusnya anak kamu. Ingat tu. Jaga hati-hati. Kan? Jangan kita terperangkap dengan pujian tersebut. Kita boleh hantar smiley, sengih boleh. Tapi kita backup dengan haza min fadli rabbi.
Kita gembira, ya Allah, terima kasih. Engkau tutup lagi aib aku, ya Allah. Engkau lah yang beri aku boleh buat amal ni, ya Allah. Okey, itu kata ulama juga. Dan yang keduanya kata para ulama, bila orang puji kita, kan, bila kita buat amal, dan bila kita buat amal tu kita tak nak pun orang puji, tapi tiba-tiba ada juga orang puji kita, kata guru kami, itu juga tanda apa? Tanda Allah puji kita. Okey, Allah sampaikan pujian itu melalui makhluk. Ini juga kata ulama, tuan-tuan, dalam kitab Syarus Salikin ada. Dalam bab puji-puji ni ada. Okey, insya-Allah. Itu di antara, tuan-tuan, sedikit kita punya perkongsian untuk hari ini. Dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mutiara mutiara yang begitu berharga untuk kita jadikan sebagai panduan bersama. Boleh faham? Jadi kesimpulannya dalam bab ini, kita sama-samalah bagi kita sama-sama kita meningkatkan lagi minta maaf kualiti ikhlas kita. Okey, biar ikhlas kita tu betul-betul ikhlas, jangan campur aduk dengan riak sama sekali. Boleh? Kita buat amal kebaikan, janganlah minta orang puji kita. Mintalah apa? Allah Taala redha, Allah Taala sayang kita. Insya-Allah. Boleh itulah untuk malam ni, petang ni. Okey, insya-Allah kita jumpa pula pagi esok pagi esok kita akan sambung hadis jap. Okey, 40 hadis penawar bagi hati. 40 hadis penawar hati esok. Okey, hari Khamis kan esok. Baik, insya-Allah jadi sama-sama kita dapat sikit ambil pengajaran untuk kita sama-sama baiki kualiti ikhlas kita berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita jadi orang yang belajar ke, yang pengajar ke, jangan jadi orang yang malang. Yang malang ni maksudnya apa? Diheret muka dan dihumang ke neraka. Boleh insya-Allah. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudi melihat, sahabat-sahabat Facebook, seramai 83 orang, 84 yang lihatlah sekarang ni. Alhamdulillah ramai juga tu kan, walaupun tak sampai separuh daripada ahli grup kan, tak apa. Kita naknya orang yang istiqamah. Istiqamah tu penting. Kan, istiqamah tu penting untuk kita terus menerus mengambil ilmu daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah esok sambung dalam tajuk baru, takut kepada Allah dan muraqabah kepada Allah. Insya-Allah insya-Allah. Baik. Okay, setakat ni tak ada apa-apa soalan saya harap semua faham, jelas, senang saja kita punya perbincangan hari ini tentang bab niat, ikhlas dan haramnya riak dalam ibadah. Insya-Allah taala. Banyak buku di belakang tu, ustaz jual ke? Tak jual. Buku kita sendiri dah. Kan, jual apanya? Saya bukan penjual, kita pembeli. Pembeli dan kita bacalah buku-buku sikit. Macam itulah. Okay, insya-Allah. Jadi saya minta maaf sekali lagi kalau ada terkasar bahasa, ada kekurangan. Okey, insya-Allah kita jumpa boleh pagi esok untuk juga bab hadis, 40 hadis penawar hati. Insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.